Okey sir, saya nak mulakan terlebih dahulu. Kami dari kumpulan 5 dari subjek pengurusan pembelajaran KPS. Jadi tema utama kami adalah especially kepada kaunseling pengurusan pelajar. Jadi apabila kaitannya kaunseling pengurusan pelajar ini, kami membawa tajuk yang tersendiri iaitu kaunseling berkenaan dengan cara mengelakkan penderaan fizikal dan mental. Jadi hubungan dengan guru dengan pelajar itu penting agar kalau hubungan guru dengan pelajar itu baik, dia otomatik dapat mengatur kaedah pembelajaran yang berkesan dan terus. Jadi kalau kita lihat dari segi penderaan fizikal dan mental pelajar, apa yang saya faham berkenaan dengan penderaan fizikal dan mental pelajar. Dari fahaman saya, penderaan mental, penderaan itu bermaksud kecederaan lah, kecederaan yang sama ada kecederaan itu boleh nampak ataupun tak boleh nampak. Kalau kita tengok dari segi mental ni, maksudnya kecederaan yang tak boleh nampak lah kepada mangsa. Kalau fizikal tu dia membawa kecederaan yang tak nampak, yang nampak pada fizikal mangsa lah. Itu yang saya faham konsep tentang penderaan mental dan juga fizikal. Maksudnya dia antara kalau fizikal ni dia nampak, dengan yang mental ni dia lebih kepada kecederaan dalamannya, emosi, mental, lebih kepada dalaman pelajar itu sendiri. Saya akan tanya kepada saya. Okey, soalan yang kedua adalah tentang apakah contoh ataupun gejala bagi penderaan fizikal ini? Contoh bagi penderaan fizikal. Okey, antara penderaan fizikal yang boleh kita lihat yang berlaku kalau di sekolah, mungkin yang paling ketara sekali lah bully. Okey, apabila seseorang menggunakan kekerasan, menggunakan anggota badan dia ataupun apa sahaja objek yang ada pada sekeliling dia untuk mendatangkan kecederaan kepada mangsa, itu boleh kita katakan sebagai, kategorikan sebagai penderaan fizikal lah. Jadi gejala yang paling ketara di sekolah utamanya adalah lebih kepada penderaan yang membuli, penderaan fizikal. Okey, jadi soalan yang ketiga pula adalah, adakah tindakan mengintai diperakui sebagai penderaan? Maksudnya seperti mengintai. Okey, mengintai, kita lihat kalau satu orang pelaku melakukan kita kata tadi stalking tadi, dia mengendap mangsa sehingga menyebabkan mangsa tidak lagi berasa tenteram, sehingga mangsa tidak lagi berasa aman, sehingga menjejaskan emosi, menjejaskan kehidupan harian mangsa. Jadi kita boleh katakan ini boleh dikatakan penderaan kepada mangsa lah. Dia lebih dikatakan lebih kepada penderaan secara mental untuk pelajar tersebut. Okey, soalan yang keempat, pada pendapat Sir, kenapa penderaan ini berlaku? Okey, satu, mungkin penderaan ini berlaku disebabkan kurang ilmu ataupun kurang fahaman seseorang itu terhadap keadaan sekeliling dia lah. Jadi bila dia tak faham, ilmunya kurang, jadi seorang itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada batasan dia. Okey, pelaku juga dia mempunyai kisah ataupun sejarah keganasan dalam hidup dia, mungkin di rumah, mungkin akibat daripada persekitaran dia, yang menyebabkan dia sendiri menunjukkan karakter ataupun ciri-ciri sebagai seorang yang seorang pelaku penderaan fizikal dan mental tadi lah. Jadi kalau kita tengok biasanya mangsa-mangsa, antara ciri-ciri mangsa-mangsa penderaan fizikal ni, dia sendiri kadang-kadang ada setengahnya dia rebel, dia sendiri memberontak, dan kalau ada yang menunjukkan tingkah laku yang agresif lah. Dan ini kita boleh katakan
mungkin boleh menjadi kesan dia juga jadi mangsa kepada kenderaan, dan dia meluahkan apa yang dia hadapi kepada orang lain. Jadi dari segi ilmu tu kita dapat elaklah kan seperti kes-kes kenderaan. Ya, betul. Soalan kelima, dalam setengah kes, kenapa individu yang didera tidak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib? Ada banyak sebab kenapa seorang tu bila dia didera, dia tak nak melaporkan kes. Okay, kita kena faham konsep dera ni bukan saja berlaku di sekolah. Kadang-kadang ada kes dera ni berlaku di rumah. Sebagai mak ayah sendiri, mak ayah yang kurang ilmu tentang keibubapaan, mereka sendiri secara tak langsung, mereka sendiri secara tak sedar melakukan penderaan di rumah. Kalau kita tengok murid yang menerima menjadi mangsa kenderaan dekat rumah ni, mereka sukar untuk berkongsi masalah ni. Satu, mereka disebabkan faktor sayang kepada ibu bapa, faktor mereka tak tahu mereka ni sebenarnya mangsa. Mereka tak tahu kondisi mereka sebenarnya mangsa penderaan fizikal. Mereka anggap mungkin benda dah jadi kebiasaan, mereka anggap benda ni biasa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kepada konsep, mereka ni sebenarnya mangsa kenderaan. Kalau dekat sekolah pun, kenapa mangsa ni tak nak berkongsi kepada pihak yang sepatutnya? Contoh macam kalau kat sekolah kita ada kaunselor, mereka tak terbuka kepada kaunselor untuk berbincang tentang masalah mereka, ataupun guru kelas yang terdekat dengan mereka. Mungkin sebab mereka tak mendapat mungkin bonding tu antara guru dengan pelajar, antara kaunselor dengan pelajar kurang, yang menyebabkan dia tak terbuka untuk bercerita. Ataupun mungkin dia takut disebabkan ugutan, ataupun dia takut disebabkan kesan-kesan selepas kiranya dia mengadu kepada seseorang tentang apa yang berlaku pada dia. Jadi ini juga boleh jadi faktor lah kenapa dia tak nak melaporkan apa yang berlaku lah. Okay. Tapi kalau kita ni sebagai seorang guru, sekiranya kita mendapat laporan, kita mendapat maklumat, ataupun kita mendengar satu cerita yang murid atau pelajar itu menjadi mangsa, sebenarnya wajib untuk kita mengambil tindakan lah. Wajib untuk kita bertindak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tak boleh membiarkan kes itu seperti itulah. Sebab antara fokus utama Kementerian Pendidikan Malaysia nak menjadikan sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang selamat kan, yang murid seronok untuk belajar, seronok untuk pergi. Jadi tanggungjawab sebagai guru tu untuk melaporkan lah. Walaupun apa kesan sekalipun mereka kena laporkan. Soalan seterusnya, sebagai seorang guru, bagaimanakah dapat mengatasi masalah penderaan ini di sekolah? Okay, satu daripada kita kena sentiasa mengingatkan pelajar lah tentang apa itu bully, ingatkan apa itu penderaan. Kita bukan cakap pada satu kelompok manusia saja, satu kelompok pelajar saja, tak. Kita cakap kepada semua pelajar. Mungkin suatu perhimpunan ataupun kita ambil waktu dalam kelas, kita sentiasa memberi kesedaran kepada pelajar. Seperti saya kata tadi, ada yang tak tahu pun dia mangsa, ada yang tak tahu dia jadi mangsa. Tapi bila dalam kelas kita sebagai seorang guru, kita sentiasa terangkan kepada pelajar, okey, ini penderaan, ini adalah penderaan. Jika ini berlaku, ini kita katakan kategorikan sebagai penderaan. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai dalam sekolah lah. Saya sebagai seorang guru yang saya perlu lakukan. Dan jika saya sebagai seorang guru disiplin lah, ada tindakan-tindakan tertentu yang mengikut prosedur tertentu, mengikut pekeliling yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa tindakan yang perlu kita buat, dengan siapa perlu kita hubungi untuk kita bawa kes ni ke depan. Dan kita tak boleh tutup kes ni seperti itu sajalah. Memang itu tindakan yang wajib kita lakukan sebagai seorang guru lah. Soalan yang terakhir, apakah kesan-kesan penderaan, terutamanya dari segi fizikal dan mental kepada para pelajar? Kalau bagi saya lah, kesan yang paling teruk bagi seorang yang menjadi mangsa dera ni, kita boleh ialah pada dia punya mental lah. Kalau fizikal, kita boleh kata luka atau lebam dan sebagainya, itu dia boleh elok, boleh baik dalam masa tertentu, tempoh tertentu dia akan baik.
bukan kecederaan yang major lah. Tapi kalau mental ni, kecederaan penderaan yang menyebabkan kecederaan kepada mental dia, ini satu benda yang akan memberi kesan kepada sepanjang hidup. Jadi seorang pasif, dia takut untuk pergi ke sekolah, dia ada dia boleh jadi dia agresif pada tempat-tempat yang tak sepatutnya, dia kadang-kadang terlalu sensitif, boleh jadi dia terlalu pada dalam satu situasi dia dalam situasi yang gembira tapi dia boleh jadi dia menangis. Okay, kemudian dia memberi kesan kepada pembelajaran di dalam kelas, dia menjadi seorang pelajar yang tak lagi belajar, yang takkan dia belajar seperti biasa lah. Okay, kemudian selain daripada itu, saya rasa belajar ni dia akan jadi seorang yang antara contoh baik lah, kesannya kepada mental dia, dia tak lagi menjadi seorang yang berkurang, dia akan memastikan diri dia menjadi kurang, dia punya circle kawan dia menjadi lebih kecil. Dia menunjukkan yang kesan kepada mental, kesan penderaan mental kepada seorang pelajar itu besar. Boleh dikatakan menyakitkan diri sendiri. Ya, betul. Itu yang paling teruk lah, yang kita tak mahu dia berlaku. Akhirnya dia menyakitkan diri sendiri. Dan sampai ada kes yang boleh dia bunuh diri lah. Itu paling teruk lah. Sampai tahap pembunuhan depresi. Ya. Kita melihat juga dia macam lebih memberontak kadang-kadang pelajar saya kurang. Sebab kalau dari segi wafat mungkin wafat menyerah mereka, dan mereka pun boleh memberontak. Jadi sampai di sini sahaja saya kita berasa. Jadi kami semua berempat mengucapkan terima kasih kepada sebab sanggup meluangkan bersama kami. Jadi kami dengan yang berasa sangat dan sedikit Ya, bagi saya. Ya, betul. Maaf sekali. Ambil gambar.